الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar. Antaranya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat Islam dalam kehidupan kita. Baru selesai kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, menaikkan perbuatan salat maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu, majlis yang duduk di dalamnya sahaja merupakan ibadah. Majlis ilmu ini, menghadiri ini adalah ibadah. Dan kita akan sambung lagi pengajian fikih munakahat berkaitan dengan nikah kahwin. Dan tajuk malam ini adalah sambung daripada tajuk bulan lepas. Dan saya kira tajuk ini merupakan camaran bagi saya untuk menyampaikan tajuk yang agak berbahaya. Di bulan lepas kita dah baca tentang sebahagian daripada tajuk ini, yaitu hukum poligami dan hikmah pensyariatan. Jadi hukum telah dijelaskan, yaitu hukum asalnya adalah harus, yaitu mengahwini 4 orang wanita yang harus untuk dikahwini maksimal 4 dalam satu masa. Kemudian kita telah baca sedikit berkaitan dengan hikmah poligami. Hikmah poligami. Di semasa menjelaskan tentang hukum poligami, ada dinyatakan hukum harus, hukum sunat, ada hukum makruh, dan ada hukum haram. Memang mula-mula disebut sebagai sunat, tetapi disusuli dengan makruh dan haram. Dan kita seronok sangat sebagai lelaki, kita kata dengar tu, maknya dengar tu, mula-mula sekali sunat. Kita kena tengok, lepas tu makruh, dan lepas tu haram. Ada ketika yang poligami itu haram. Kemudian timbul persoalan, apakah maksud keadilan? Syarat poligami itu hukumnya sunat ialah bila ada hajat dan si suami mampu dijangka. Jadi tak kahwin lagi, tak tahu lagi, dijangka boleh berlaku adil. Jadi perbincangan seterusnya, apakah adil yang wajib dilakukan terhadap isteri-isteri? Maka pengarang telah menjelaskan bahawa keadilan yang diwajibkan adalah keadilan berkenaan nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, pergaulan yang baik. Adapun keadilan dari sudut kasih sayang, itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Kemudian hikmah poligami ada 2 sudut. Pertama, sudut sosial. Dan ada tiga sudut yang dibincangkan. Jadi kita belajar tentang poligami ini supaya bukan semestinya kita amalkan. Saya sebutlah sebelum ini, bukan semua yang kita belajar itu kita amalkan. Bukan semua yang kita belajar itu kita berpeluang untuk amalkan. Tak perlu fikir tentang, tak perlu cerita tentang yang jauh-jauh. Saya belajar kitab fiqh, banyaklah berkaitan dengan ibadah
khususnya bab tayamum. Semua kitab fiqh yang kita belajar ada cerita tayamum. Kemudian lepas belajar, mengajar pula. Alhamdulillah saya mengajar di Seri Talim ini bermula tahun 2012 hingga sekarang. Maksudnya 12 tahun, 13 tahun mengajar fiqh. Tapi belum sekali melakukan tayamum. Belum sekali melakukan tayamum. Jadi tidak semestinya apa yang kita buat, kita belajar mesti kita buat. Ada peluang untuk kita buat, kita buat. Dan adakah kalau kita tidak ada peluang untuk buat sesuatu perkara, kita jadikan alasan kita tak belajar? Tidak. Katakanlah ada sesiapa yang memang dia rasa tak mungkin untuk dia poligami. Contohnya, ada satu orang sahabat, dia kenalan saya, baik dengan saya, dah meninggal dunia. Saya ziarah dia di rumah dia. Dia tanya, "Ustaz, isteri saya suruh saya tanya Ustaz, boleh tak saya nak kahwin satu lagi?" Dia kata, "Macam mana soalan ni? Saya pun tak faham soalan ni." Kata, "Isteri saya suruh saya tanya Ustaz, boleh tak saya ni nak kahwin satu lagi?" Saya kata, soalan ni saya tak faham." Dia kata, "Ustaz, isteri dia kerja di Saudi, jadi nurse kat Saudi. Dan dia ni sakit kencing manis. Jadi kita faham lah sakit kencing manis kan. Jadi bila dia cakap dengan isteri dia, boleh tak abang nak kahwin satu lagi supaya dapat jaga abang dekat sini. Jadi isteri kata, "Tanyalah Ustaz, abang kawan dengan Ustaz. Kalau Ustaz kata boleh, abang kahwin dalam keadaan abang tak boleh nak bagi dia nafkah batin, boleh ke?" Itu maksud soalan itu sebenarnya. Saya boleh juga kenapa isteri dia suruh tanya saya. Kalau saya kata boleh, lain pula kan. Jadi kita bincang tentang poligami ini supaya kita berinteraksi dengan amalan ini mengikut tuntutan agama, bukan mengikut akal. Bukan mengikut akal. Mungkin tak berlaku pada kita, berlaku pada adik-beradik kita, mungkin berlaku pada adik-beradik kita. Jadi disebabkan kita belajar, maka kita tahu bagaimana untuk menyelesaikannya secara agama. Contohnya lah, adik perempuan kita dimandukan. Contoh. Jadi mungkin hukum sebenar untuk suami kepada adik perempuan kita itu adalah makruh ataupun haram poligami. Disebabkan situasi yang kita belajar. Kalau situasi terjadi sunat, kalau macam ni makruh, kalau macam ni haram. Jadi kita akan nasihat dia bukan semata-mata berdasarkan nafsu. Kita marah sebab adik perempuan kita dimandukan, tapi kita bagi tahu dia sebenarnya hukum awak poligami ini haram kerana situasinya begini, situasi awak begini. Sebab kita belajar. Itu maksud kita belajar. Jadi saya terpaksa terangkan sebab mungkin takut ada yang marah. Sudahlah tasyuk poligami. Tak payahlah, lompatlah Ustaz, lompat ke soal lain. Tak dia kita ikut turutan daripada awal sampai tajuk. Jadi sebelum ni kita dah baca tentang hikmah poligami. Dia ada sebut hikmah dari segi sosial. Ada dua hikmah. Kita dah baca dah, tapi saya ringkaskan. Pertama, ketika berlaku pertambahan bilangan kaum wanita melebihi kaum lelaki. Dan memang Nabi SAW sebut dalam hadis yang saya ingat di dalam Sunan Tirmizi, bahawa pada hampir hari kiamat nanti lelaki akan berkurangan dan wanita akan ramai, hatta yakuna li 50 qayyimun wahid. 50 imra'atan qayyimun wahid. Nisbah dia untuk 50 orang wanita satu penjaga. 50. Satu 10 pun kita rasa besar. Satu 50. Dan bahkan sebelum ni pun berlaku, iaitu dalam situasi berlaku peperangan di banyak tempat, maka golongan lelaki menjadi kurang
Jadi dalam situasi poligami merupakan satu perkara yang wajar diamalkan, dan ianya adalah solusi agama. Dan kita dah terangkan sebelum ini bahawa ada syariat yang tidak membenarkan kahwin lebih daripada satu, dan ada syariat yang sebelum ini membenarkan kahwin lebih daripada 4 mengikut tuntutan zaman itu. Ada syariat yang tak membenarkan, sebelum ini ada syariat yang tidak membenarkan kahwin lebih daripada satu saja dalam satu masa. Jadi syariat Nabi SAW ini syariat yang penutup, syariat yang paling sempurna, syariat yang paling sesuai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk zaman ini. Maka syariat ini pertengahan, tidak menghalang untuk kahwin lebih daripada satu, tapi menghadkan sehingga 4 sahaja, dan meletakkan syarat-syarat untuk jadi boleh itu macam mana. Kalau tak, hukumnya adalah tidak. Pertama, ketika berlaku kekurangan bilangan kaum lelaki disebabkan perang. Dan yang kedua, ketika berlakunya pertambahan bilangan kaum wanita. Dia tak ada perang, tak ada apa, tapi memang kelahiran wanita itu tinggi. Kelahiran wanita, bayi perempuan itu tinggi berbanding bayi lelaki. Jadi akan menatijahkan bilangan wanita lebih ramai daripada lelaki. Baik. Hikmah dari sudut peribadi pula. Ini semuanya tuan-tuan apa yang saya baca dari kitab saja. Ini bukan saya ringka-ringka sendiri. Jadi Ustaz di pandai lah, dia pun kecil lagi, dia bukan tahu. Di situ saya baca dari kitab apa yang ulama sebut sebagai hikmah sudut pandang agama. Ini sudut pandang agama. Berhubung kepentingan peribadi pula, antara hikmahnya adalah pertama, isteri mandul yang tidak dapat melahirkan zuriat, sedangkan suami sangat inginkan zuriat keturunan. Jadi poin ini kena difahami betul-betul. Bukan bermakna kalau tidak ada keturunan, tidak ada zuriat, kesilapan itu berlaku ataupun kekurangan itu berlaku pada pihak perempuan. Ada ketika yang kekurangan itu ada pada pihak lelaki. Jadi perlu dilihat. Jadi ada kalanya si suami normal, maksudnya sepatutnya ikutkan keadaan dia itu boleh ada zuriat keturunan, tapi isterinya itu ada masalah. Jadi suami pula tidak ada jalan lain kecuali salah satu dari dua perkara. Pertama, menceraikan isteri pertama yang mandul itu, atau berkahwin dengan isteri yang baru yang lama kekal. Mana satu? Itu je. Dalam situasi yang dia nak sangat anak. Satu perempuan dia tak boleh cakap dengan suami dia, tak apalah mak, sabarlah, rezeki kita ni dekat syurga. Apa dia kata? Suami dia kata, saya nak dekat dunia ni, tak apalah, syurga lebih baik. Dia pujuk suami dia syurga, yang penting syurga dia tak kahwin lagi. Ada yang ditulis di laman sosial, tapi dalam bahasa Arab ada tulis. Satu orang balik daripada istana, jumpa dengan isteri dia. Dia kata, wahai isteriku, raja telah iklankan sesiapa yang tidak berkahwin isteri yang kedua, maka akan dipancung leher. Maka isteri dia kata, tahniah suamiku, anda akan menjadi syuhada. Jadi maksudnya, tak apalah jadi syuhada pun tak apa, nanti ingat kami. Jadi menginginkan anak ni satu fitrah. Menginginkan anak satu fitrah. Tidak syak lagi pilihan untuk membenarkan suami berkahwin lain adalah lebih mulia bagi isteri pertama. Ini kita habis sekolah. Seseorang perempuan yang pintar tidak akan mengutamakan poligami dari diceraikan. Tempat saya belajar di Yaman, di Hudaidah yang sekarang ni, yang sekarang lah, sejak 2014. Sejak 2015 sampai sekarang masih belum berhenti. Pengasas
Jamiah atau universiti ini Syekh Muhammad Ali Al-Murani. Syekh Muhammad Ali Al-Murani. Jadi beliau cerita tentang ibunya. Ibunya ini setelah lama berkahwin dengan ayah dia, tak dapat anak, tak dapat dia. Ayah ini satu orang alim. Jadi ayah dia nak wariskan ilmu kepada anak dia. Boleh ada anak murid ada, tapi dia nak anak dia sendiri, daripada zuriat keturunan dia. Maka setelah lama fikir panjang, dia minta izin daripada isteri dia nak kahwin lagi. Jadi mak dia ni Syekh Muhammad Ali Al-Murani, satu orang wanita yang solehah dan memang kerja dia mengajar Quran setiap hari. Tapi bila suami dia nak kahwin lain, maka dia sedih. Dia kata tak apalah, kahwin lain tapi ceraikan saya. Maka ayah dia kata, macam mana aku sanggup untuk keluarkan daripada rumah aku lampu yang sekian lama menerangi rumah. Sebab dia ajar Quran tu rumah. Dia ajar Quran tu rumah. Jadi difahamkan isteri dia yang sebenarnya dia tidak anak. Itu saja, bukan kerana tuntutan nafsu. Dia nak anak dan nak wariskan ilmu kepada anak. Jadi akhirnya si isteri benarkan dalam keadaan sedih, benarkanlah suami dia kahwin lain. Dan dia telah minta izin daripada suami dia nak pergi Madinah, Mekah Madinah, nak buat haji, nak ziarah Nabi. Jadi mak Syekh ni telah pergi ke Madinah, pergi Mekah Madinah. Dan jadi bila dia berada di Madinah, Syekh ni dah tinggal beberapa tahun dah tinggal. Mak dia berada di Madinah. Maka mak dia berada di belakang kawasan Raufah. Mak dia bertemu dengan satu orang perempuan yang jaga kawasan itu. Jadi perempuan tu nampak dia, kenal dia sebagai orang Yaman. Maka perempuan tu kata, kamu ni daripada Yaman? Kata, ya, saya daripada Yaman. Kamu tahu cara untuk rawat wanita yang nak bersalin tapi susah nak bersalin? Dia tahu. Dia tahu rawatan-rawatan tradisional. Dia kata, kamu boleh tolong buat? Dia kata, boleh, saya boleh tolong buat, tapi dengan syarat bagi saya masuk dalam kawasan. Dalam cerita ni disebut dalam kawasan Maqam, tapi saya tak tahu lah. Sebab mak Syekh ni dia tahun 30-an macam tu, tahun 30-an, 40-an. Jadi dia dah selesaikan masalah orang yang sakit tu. Jadi perempuan tu sebagai menunaikan janji, bagi dia masuk. Atau dia masuk dalam Ramadan. Dalam Maqam tu, dia cerita yang saya baca, ustaz saya cerita dalam Maqam, bukan dalam Ramadan ni semua dia masuk dalam Maqam. Dia bukanlah pergi dekat Maqam tu, dia dalam kawasan Hujrah Aisyah. Jadi dia jumpa kurma. Dia bukan mimpi, memang dia masuk. Jadi dia ambil kurma tu, disimpan dan dia bawa balik Yaman. Dia balik daripada haji tu, dia mengandung. Dia mengandung tak lama lepas tu gugur, kandungan tu gugur. Jadi dia sedihlah, dia jumpa dengan satu orang alim. Dia ceritakan kesedihan dia. Maka alim tu kata, InsyaAllah lepas ni kamu akan dapat anak. Jadi tak lama lepas tu dia dapat anak, dan anak tu adalah Syekh Muhammad Ali Al-Murani. Jadi beginilah yang disebut dalam kitab. Yang kedua, masalah hikmah berkaitan dengan kepentingan peribadi. Contohnya dia kata isteri sudah tua, ataupun ada masalah yang menghalang suami daripada menyetubuhinya dengan baik. Dalam masa yang sama, suami dia tidak mempunyai pilihan lain kecuali dengan menceraikan isteri pertama atau berkahwin dengan isteri yang baru. Tidak syak lagi situasi kedua lebih baik. Yang ketiga, suami bertugas sebahagian besarnya di luar rumah, terpaksa berada di luar negeri, kadang-kadang memakan masa selama sebulan, dan tidak mampu membawa isteri dan anak-anaknya bersama setiap kali ke luar negeri. Tidak ada jalan lain bagi beliau selain memenuhi dorongan nafsunya melalui cara yang haram, yaitu perzinahan atau perkahwinan.
Dia ada dua pilihan. Dia terpaksa pergi keluarga, mungkin makan nasi yang lama, dan dia ada nafsu. Jadi kalau tak boleh kahwin lain, maka zina lah, jalan yang tak ada pilihan lain. Jadi tidak sah lagi berkahwin itu lebih baik. Pernah saya di Pakistan, pada waktu raya, kami menyambut raya di rumah salah satu pegawai kedutaan. Jadi tahu saya tak sebut, jadi tuan-tuan tak boleh teka lah siapa. Jadi berbual dengan tuan rumah besar. Jadi dia bagi kami ruang bawah. Tingkat satu, dia kata buatlah macam rumah sendiri, dia duduk di atas. Dia nak guna apa-apa barang, dia nak masak ke pulang. Jadi kami berbual dengan dia, tanya tentang keluarga semua. Dia kata isteri saya tak ikut, dia kerja, saya tak ikut. 3-4 hari kami duduk rumah. Satu hari kami balik daripada berjalan di luar, balik ke rumah. Dia pun baru balik. Sebelum dia keluar daripada kereta, ada 2 orang budak ke Pakistan keluar daripada kereta. Dia macam mana budak Pakistan berada di sini? Rupanya dia kahwin dengan perempuan Pakistan kat sana, jaga anak 2. Dia kata, macam mana isteri saya tak nak ikut? Macam mana saya nak duduk sini 3 tahun? Macam mana saya nak tahan? Dia kata. Dia kata tu, yang kat Malaysia tahu tak? Kalau balik Malaysia tak bawa kat sini. Kat sini tinggal sini. Ada di Malaysia. Sama situasi. Jadi dia bukan buat benda yang haram. Dia tak buat benda yang haram. Yang keempat, suami mempunyai kekuatan seks yang luar biasa. Tidak cukup baginya seorang isteri sahaja, sama ada isterinya telah tua, lemah atau banyak berlalu hari-hari yang dia tidak dapat bersama suami. Dalam situasi ini, suami mempunyai 2 pilihan, sama ada melepaskan syahwatnya dengan cara yang haram atau melalui jalan perkahwinan yang halal. Dalam sejarah Nabi SAW, baginda pernah bercita-cita untuk menceraikan Saudah binti Zam'ah. Memang selepas kematian Khadijah, Nabi SAW telah berkahwin dengan 2 orang wanita dalam masa yang dekat. Satu orang janda, iaitu Saudah binti Zam'ah. Nabi kahwin dengan dia kerana untuk menjaga keadaannya yang baru kematian suami pada ketika itu. Dia satu orang balu. Dan Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, merupakan satu orang dalu. Jadi waktu itu umur dia pun dah lanjut. Waktu kahwin itu umur dia pun dah banyak. Jadi beberapa tahun sebelum kewafatan Nabi SAW, Nabi pernah bercita-cita untuk ceraikan beliau. Bila dia dapat tahu, ini satu orang cerdik, dia dapat tahu tentang niat Nabi itu, dia telah jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kalau Tuhan tidak ada keinginan terhadap saya, Tuhan jangan ceraikan saya. Nak jadi isteri Tuhan dalam syurga. Saya bagi giliran saya kepada Aisyah. Jadi giliran dia itu kita dah bagi kepada Aisyah, dia tak kisah. Yang penting nanti dalam syurga saya bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-5, suami benar-benar berharap untuk mendapat anak bagi membantunya meringankan bebanan hidup atau mempersiapkannya menjadi seorang pemuda yang beriman, berdakwah yang gigih, yang menyampaikan risalah Tuhannya, yang tidak takut kepada seseorang kecuali hanya Allah, seperti mana yang diniatkan oleh Nabi Zakaria AS. Nabi Zakaria AS berdoa kepada Allah SWT bahawa dia sangat ingin seorang anak. Anak itu untuk apa? Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub, mewarisi agama yang aku bawa ini, akan meneruskan perjuangan aku. Disebut. Dan Nabi ini dia tidak berdusta. Nabi ini maksud. Kita ni mungkinlah bagi alasan agama lain tu, sebenarnya yang dalam hati kita tu lain. Tetapi Nabi ini tidak begitu. Nabi maksud. Nabi Ya'qub, Nabi Zakaria AS katakan, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub. Itu hikmah berkaitan dengan individu, dengan peribadi.
berhubung dengan hikmah moral dan akhlak umum. Sesuatu bangsa yang bilangan kaum wanitanya lebih ramai dari kaum lelaki. Poligami adalah satu perkara yang wajar diamalkan dari sudut moral dan masyarakat. Ini kerana poligami lebih baik dari mereka yang merayau-rayau di lorong-lorong yang gelap, tidak mempunyai keluarga, tempat bergantung dan rumah untuk dihuni. Tidak ada pula mereka yang sanggup lagi memuliakan kehormatan wanita. Semenjak di awal kurun ini lagi, penyelidik-penyelidik barat yang benar-benar insaf, yang benar-benar